Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi bersama saya. Kali ini saya nak bagi tahu satu rahsia supaya kita tak keluar duit banyak. Kemungkinan besar selepas ni ramai yang tak akan beli lagi benda yang saya cakap ni. So saya cuma dengan ikhlas hati untuk memberitahu kepada anda semua kat luar sana macam mana nak jimatkan duit dan juga boleh mencanggihkan studio anda, insya-Allah. Kalau video ini memberikan manfaat kepada anda semua yang sedang menonton, tolong pergi ke Coverline TV channel saya ni, Coverline TV. Seperti anda lihat ni, Coverline TV. Dan pergi ke subscribe. Ya, subscribe ni dan tekan butang bell. Okey, sekarang ni kita nak cakap pasal mereka yang ada keyboard dekat rumah. Rasa-rasa nak kena buang. Sebab kita dah mula program kat rumah, kita pakai DAW, kita nak kena buang keyboard kita ni lama. Keyboard kita ni tak ada knob-knob yang penting-penting, sebab saya gunakan keyboard saya ni dulu untuk basking saja, yang ada built-in drum semua. So saya tengok banyak orang ada keyboard-keyboard yang canggih-canggih ataupun kita punya keyboard controller yang lama. Keyboard controller yang agak lama ni dia kekurangan knob, nak control DAW susah. Kenapa kita perlu ada controller semacam ni? So dia penting Kalau kita controller semacam ini, macam saya beli controller ni. Okey Ini salah satu controller. Ini PreSonus Featherpod. Kalau saya nak rekod suara saya, kadang-kadang saya nak pergi depan komputer, nak pegang lagi mouse, nak pegang lagi keyboard, kalang kabut sedikit. Memang kalang kabut sikit. Jadi daripada sini saya boleh tekan record, saya boleh tekan mute, saya boleh tekan solo, kita boleh tekan undo, kita tekan save, kita boleh tukar track, kita boleh tambah track. Banyak benda yang kita boleh buat daripada sini. So benda ni saya sambungkan melalui USB. USB tu kalau panjang saya boleh pergi tempat lain untuk saya nyanyi dalam vocal booth saya pun. Memang penting benda ni sebab kadang-kadang kita nak buat automation, kita nak buat panning, kita nak buat reverb dia bertambah atau kurang di certain tempat dalam programming kita tu, dia sangat penting. Jadi banyak orang akan fall for this. Banyak orang akan beli benda-benda semacam ini. So mereka akan beli benda-benda macam ini. Yang mana ada satu channel ni, ini yang baru punya, yang ini yang saya pakai lama punya. Saya pun dulu dah terjebak, ada beli benda yang macam ni. Saya ada beli benda macam ni. So ini 8 channel, kita boleh kontrol 8 channel sekaligus. Rasa sedapnya kita nak beli benda ni. Sebab keyboard kita keyboard lama. Kita punya keyboard lama tak ada nak knob, nak controller macam ni, nak buat automation lagi senang macam ni kan. Bila kita nampak flying faders tu, kita pun happy lah. Flying faders tu maknanya fader tu akan bergerak sendiri macam ni lah. Dia akan bergerak sendiri ni, fader dia. So kita membelanjakan duit yang banyak untuk semua DAW lebih kurang sama. Kita boleh set up dan kita boleh menggunakan dia dengan percuma. Okey, tak payah beli lagi benda ni, percuma. So apa yang saya cakap ni, kalau benda yang perlu kita ada keyboard itu, kalau tak ada keyboard macam mana kita nak buat kan? Keyboard, kita perlu ada phone. Tak kisahlah kalau kita pakai iPhone ke Android ke, kita tak peduli. Apa pun boleh pakai phone. Phone dan juga wifi di rumah. Kalau ada internet wifi. Kalau tak ada benda ni, memang kita tak boleh buat benda ni lah. Wifi. Sebab kita nak jimat duit ni. Okey, memang beribu harga-harga dia benda ni. So saya nak bagi tahu macam mana kita nak buat. Kalau anda pakai PreSonus dengan Logic, kita ada presian dia, kita download, tak payah banyak setup, sikit saja setup dia. Saya akan tunjukkan juga macam mana nak buat setup dia. Semua lebih kurang sama. So kalau kita pakai Logic, kita akan nampak macam ni. Ni Logic, kita boleh install dekat kita punya tablet kita, ataupun kita punya phone, ataupun iPhone, ataupun Android. Kita boleh control bukan saja 1 hingga 8 channel macam hardware yang kita beli tadi tu. Macam ni satu channel kan, kita akan skip next untuk control channel lain. Tapi yang ini dia tak ada hard. Kalau kita ada track yang kita sedang program, ada macam 40 track lah ada kat situ. Cuma kita pergi swipe saja. Kita pergi next, kita tap next window, kita boleh buat hampir segala apa yang kita boleh buat atas keyboard. Dan juga kepada mixer yang kita ada dalam DAW itu, kita boleh buat atas tab ni. Seperti mana saya cakap, buat apalah kita nak ada ni, kita dah boleh buat dengan keyboard. Kalau kita main gitar sebagai contoh, kita nak main gitar, kita ada gitar room ke, kita nak buat rekod, kita jauh sedikit, ataupun kita nak main gitar, macam mana nak main gitar tu, tekan keyboard atau pegang mouse lagi 2 sekali kan. So benda ni sangat bagus, kita boleh rekod kita sendiri di dalam bilik yang lain pun. Selagi ada wifi, kita masih lagi boleh kontrol. So saya memang selalu buat macam ni. Kadang-kadang saya buat lagu, nak buat demo, saya nyanyi sendiri. Saya nak main bass, saya tak main bass dekat tempat saya program kat keyboard. Bass saya dalam bilik lain.
Saya nak rekod vokal saya dalam vocal booth. Jadi macam mana saya nak panggil orang lain tolong rekod, susah kan? Kadang-kadang kita datang idea pukul 2, pukul 3 pagi. So kita pergi, kita buat sendiri. Kita bawa benda ni, kita tekan daripada phone. Studio One Pro kita pakai macam ni, okey. Sebulat-bulat apa yang kita nampak dalam komputer tu ada. Bermakna apa yang kita boleh kontrol di dalam perisian ini, dalam phone kita sendiri, kita boleh kontrol sebagaimana dalam komputer tu sendiri. Tak payah pegang mouse, tak payah lagi pegang kita punya keyboard komputer. Ni kadang-kadang kita ni confuse. Dulu pun keyboard yang kita main pun keyboard macam ni. Tak payah pegang lagi dah. Okey, sebab kadang-kadang ini dia terhad, dia pendek. Kita nak nyanyi jauh kan. So kita sendiri boleh buat. Kita sendiri boleh buat backup vokal, kita sendiri boleh buat vokal kita daripada bilik yang lain. Selagi ada wifi yang sama. Okey, cuma kita perlu ada wifi Wifi dengan phone ataupun tablet. Macam mana kalau kita nak pakai tapi saya tak pakai Studio One Pro, saya tak pakai Logic Pro. Macam mana bang? Saya pakai benda-benda lain. Saya pakai Reaper. Saya pakai Ableton Live. Macam mana saya nak buat bang? Okay, macam ni tablet. Kita download. Pergi sana, kita download Touch DAW. Okay, Touch DAW. Dia akan keluar dekat Google Play. So dia akan berupa macam ni. Okay, ni lebih tepat lagi ni. Rupa dia lebih kurang macam ni. Okay, bila dah download ni, download RTP tadi pada komputer kita. Google, kita type RTP. Tu dah ada tu, saya sebab dah ada install RTP MIDI. Okay, bila kita sampai dekat sini, kita nampak RTP MIDI Tobias Ericsson. Ini orang Jerman yang buat. So kita klik dia. Saya dah download benda ni. So kita nampak ni, download RTP MIDI. Kita nampak ni RTP MIDI. Bila kita dah install RTP MIDI tu, dia akan nampak benda ni. So kita double klik RTP MIDI ni. So dia akan keluar macam ni. Anda jangan risau. Anda mula-mula akan keluar RTP MIDI, tak ada benda ni. Nama dia akan nama lain, nama komputer anda. So jangan risau. Nama komputer anda, apa yang anda buat, anda pergi dekat dalam ni enable ni, anda tulis apa yang local name tu, tulis saja nama yang anda suka supaya anda senang nak mencari nanti dalam Studio One nanti ataupun awak punya DAW tu. Tulis nama yang anda suka, copy nama yang sama, letak dalam ni, kemudian tekan enable. Dia dah automatic dah, dia dah cari di kita punya port So bila tekan enable, nama yang akan tertera dekat sini adalah nama yang sama seperti mana yang kita pilih lah. Kemudian yang ini RTP2 ni, yang ini sebenarnya mula-mula anda buat dia tak keluar. Okey, sebab dia belum connected. Okey, dia akan keluar automatically selepas kita buat setup dalam kita punya DAW. Pergi ke kita punya Studio One ni, kita buat configure yang ni. Okey, configure external device. Okey, window ni akan keluar. Lepas tu kita akan nampak kita pergi ke saya akan deletekan ni dulu. Okey, saya delete, saya buat balik, nanti anda boleh tahu macam mana saya buat. So fader port ni saya remove pun. Kita tekan add. Lepas kita tekan add, kita nampak benda ni. So kita akan terus turun ke bawah. Kita akan cari Mackie. Kita akan cari Mackie. Okey, ini Mackie. So, ini evolution tak mau, kita akan pergi cari Mackie. So kita cari Mackie, kita tekan. Okey, bila tekan Mackie ni, terus kita jangan tekan apa-apa, control ke apa, kita nampak kita pergi kat receive ni. So receive ni dia akan nampak RTP kita tadi yang kita namakan iaitu Touch DAW. Okey, receive from DAW, Touch DAW. Sebab saya letak nama Touch DAW. Anda nak letak nama sendiri ke, nak letak apa-apa tadi masa kita buat tu, anda letaklah apa nama apa. So send to Touch DAW juga. Okey. Lepas tu kita tekan OK. Bila kita dah tekan OK ni, bermakna saya punya ini akan keluar. I would like to keep this at. Okey, macam ni dia akan keluar.
kita dah connected ni sebenarnya. Kita dah connected dengan kita punya DAW. Tapi lagu kita belum buka. Kita tekan OK sekali lagi. Kemudian saya tekan je lah apa lagu. Saya buka lagu ni. Okay. Dia load lagu. Dia akan keluar HUI Handshake. Okay. Sekarang yang ini, cuba tengok betul-betul. Katalah saya tukarkan satu knob di sini. Nampak dia bergerak. Nampak ni? Dia bergerak. Dia tak ada delay, tak ada apa. Saya nak play, katakan saya nak play music ni, mungkin anda tak dapat lah sebab music ni adalah copyright. Saya play. Dia play. Okay, saya stop. Nak rekod ke apa ke, berapa puluh channel yang anda ada, semua ada dalam ni, kita boleh control. So itu cara dia. So saya harap benda ni dapat memberi manfaat kepada anda semua. So jangan lupa, kalau dah memberi manfaat tu, pergi tekanlah butang like dan komen kat bawah apa lagi yang perlu anda nak tahu. InsyaAllah saya akan cover benda-benda tu, dan tekanlah butang subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.